Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua para pelajar. Okey, kita teruskan lagi dengan PDPR kita pada minggu ini. Okey, untuk hari ini kita akan belajar subjek Bahasa Melayu. Okey, untuk tajuk seterusnya, kita boleh lihat dekat sini Ustaz dah sediakan lampiran daripada buku teks muka surat 45. Okey. Muka surat 45. Okey, aktiviti dia. Okey, kita boleh baca dekat bawah ni. Bercerita dengan menggunakan perumpamaan. Okey, perumpamaan. Okey. Kita akan belajar perumpamaan hari ini. Okey. Okey, yang pertama, kalau kita lihat dekat sini, seni bahasa. Okey, tajuk hari ini adalah tumbuhan berbahaya. Okey. Untuk tajuk teks pada hari ini adalah tumbuhan berbahaya. Okey, kita baca teks dahulu. Nabila sentiasa melayari internet untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dia tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung. Semasa melayari internet, Nabila terbaca tentang pokok duit-duit yang berbahaya. Pokok ini tidak sesuai dijadikan tanaman hiasan. Nabila pantas seperti lipas kudung memberitahu ibunya bahaya getah pokok duit-duit. Ibunya tidak menyangka menjejaskan keselamatan keluarganya. Ibu Nabila gelisah seperti cacing kepanasan, memanggil suaminya, lalu membuang pokok duit-duit. Mereka bersungguh-sungguh, bukan seperti melepaskan batuk di tangga. Mereka bekerjasama bagai au dengan tebing. Okey, itu antara teks yang telah Ustaz bacakan kepada kamu. Okey. Tapi hari ini yang kita nak belajar adalah perumpamaan. Okey. Seperti mana yang kamu lihat, okey, contoh dekat sini. Okey, kalau kita boleh lihat dekat sini, contoh yang tulisan berwarna biru. Okey. Itu adalah perumpamaan. Okey, seperti katak di bawah tempurung. Okey. Okey, sebelum itu kita kenal pasti dulu apa itu perumpamaan. Okey, perumpamaan ini adalah sejenis peribahasa yang membandingkan sesuatu dengan apa-apa yang ada di sekeliling kita. Okey. Yang membandingkan sesuatu dengan apa-apa yang ada di sekeliling kita. Okey, itu adalah perumpamaan. Okey. Biasanya perumpamaan ni, okey, biasanya lah dia akan bermula dengan kata contoh. Contoh katanya adalah bagai, ibarat, laksana, seperti, umpama. Okey. Wajahmu indah laksana rembulan. Okey, laksana. Laksana rembulan. Laksana rembulan. Okey, biasanya dia akan ada permulaan kata terlebih dulu. Bagaikan, laksana tu, okey. Lepas tu rembulan. Okey. So, sekarang ni kita tengok balik kepada teks kita. Okey. Seperti katak di bawah tempurung. Okey. Bukan nak cakap dekat sini ataupun bukan nak beritahu dekat sini, okey, yang Nabila ni katak duduk bawah tempurung, tapi dia membawa maksud yang lain. Apa maksud katak di bawah tempurung? Yang tu yang kita nak kena tahu. Okey? Okey. Kalau kita lihat kat sini, katak di bawah tempurung, okey, membawa maksud. Okey, yang tu yang kita nak tahu. Dia perbandingan sahaja. Okey? Dia ada maksud yang lain. Okey, maksud katak di bawah tempurung ialah orang yang cetek ilmu pengetahuan. Dia duduk dalam satu tempat ataupun ruangan dekat situ je. Dia tak berkembang. Okey, orang yang cetek pengetahuan. Maknanya ilmunya sekadar situ saja, tak nak cari lagi. Okey? Itu yang dimaksudkan seperti katak di bawah tempurung. Okey? Kalau kamu lihat dekat sini pun, okey. Katak bawah tempurung. Ni seperti. Inilah perkataan yang biasa digunakan untuk permulaan sebelum kita menggunakan perumpamaan. Okey?
Seterusnya, yang kedua kita lihat dekat sini. Okey, yang ni, yang Ustaz bulat ni. Okey. Seperti lipas kudung. Okey, seperti lipas kudung. Apa maksud perumpamaan bagi lipas kudung? Okey, biasanya kalau kita lihat, kalau dekat sini, Nabila pantas seperti lipas kudung. Biasa kalau kita dengar ketika orang bermain bola, lajunya dia bermain seperti lipas kudung. Okey, lipas kudung ni maksudnya lipas yang tak ada kaki tu, bila tak ada kaki, dia jadi macam bercelaru. Okey, dia bercelaru, dia lari tu macam terlalu cepat. Nak menghilangkan diri dia. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga yang ada dekat sini, peribahasa. Perumpamaan. Okey, perumpamaan yang ketiga. Okey. Seperti cacing kepanasan. Okey, seperti cacing kepanasan ni maksudnya gelisah, tak senang duduk. Itulah maksud dia, cacing kepanasan. Sebab cacing ni sifat dia duduk dalam tanah lembap. Okey, bila kamu jemur cacing tu dekat panas, menggeletak cacing tu sebab dia tak selesa ataupun dia gelisah, sebab dia tak sesuai pada keadaan tu. Okey, itu yang dimaksudkan. So, bila kat sini cacing tu seperti cacing tu pun rasa tak selesa dengan keadaan dia yang panas. Begitu juga dengan Nabila. Okey, dia merasa resah ataupun gelisah. Itu yang membawa maksud kepada cacing kepanasan. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, seperti melepaskan batuk di tangga. Seperti melepaskan batuk di tangga. Okey, kalau kita nak faham betul-betul, okey, memang agak sukar, tapi di sini dia membawa maksud seseorang yang tidak melakukan kerja secara bersungguh-sungguh. Dia tak buat kerja tu betul-betul. Itu yang dimaksudkan seperti melepaskan batuk di tangga. Okey, seterusnya yang terakhir, bagai au dengan tebing. Okey, bagai au dengan tebing. Au dengan tebing ni, okey, yang membawa maksud, okey, yang lebih senang untuk kamu faham adalah hubungan rapat, iaitu bekerja sama antara dua belah pihak. Itu yang dimaksudkan bagai au dengan tebing, bekerja sama, seperti mana yang telah ditulis kat sini, bekerja sama. Okey, daripada dua pihak ataupun pihak-pihak tertentu bekerja sama. Okey, itu yang dimaksudkan bagai au dengan tebing. Okey, Ustaz harap kamu boleh faham dengan penjelasan Ustaz serba sedikit ni. Sekiranya kamu ada masalah ataupun tidak faham, seperti biasa kamu boleh kontak Ustaz. Dan seterusnya Ustaz akan bagi kamu sedikit latihan untuk kamu siapkan. Okey, kamu cuba cari dulu. Okey, apa maksud yang Ustaz berikan nanti ke contoh latihan tu, apa maksud dia, kamu cuba cari dulu. Sekiranya kamu tak dapat, kamu sukar untuk mendapatkan jawapan, kamu boleh bertanya kepada abang-abang kamu atau kakak-kakak kamu ataupun kepada kedua ibu bapa kamu. Okey, sekiranya masih tidak dapat, kamu boleh hubungi Ustaz. Baik, dengan itu sekian, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.